Allah macam mana tu? Ingat Allah. Ingat Allah lah. Ingat Allah ketika semaya, ingat kita duk sembah Allah. Tu maksud ingat Allah ketika semaya. Ingat kita duk sembah Allah. Allahu Akbar. Maksud ingat Tuhan adalah ketika semaya, ingat kita duk sembah Allah ni. Allahu Akbar. Ambo duk sembah Allah ni. Sami Allahu liman. Ingat Allah bukan kata ingat Allah. Ingat Allah menciptakan kambing, menciptakan raksasa. Apa kita duk semaya, apa kaitan ingat Allah tu pula? Ingat kita duk buat gapo sekarang dengan Allah. Tu kita panggil. Ingat Allah di dalam ibadat, ingat kita duk buat ibadat gapo dia dengan Tuhan sekarang. Kita duk semaya. Okey, Allah, hamba duk sembah Allah Taala ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan dengar. Nak sembah Allah. Nah, kita puasa ke? Ingat Allah. Kita duk puasa kerana Allah. Apa hamba tak makan ni kerana Allah. Ingat semacam. Tu makna ingat Allah dalam ibadat, ingat kita duk buat apa sekarang dengan Tuhan. Nah. Jika kita solat jemaah, imam takbiratul ihram, lepas tu imam waswah. Takbir pula. Buat 2 kali dah terus solat. Imam tidak takbir untuk kali ketiga, adakah sah solat imam tersebut? Mohon pencerahan status imam dan makmum. Gini. Masalah tu imam apabila dia terbatal dah semaya dia gapo dia, rakaat pertama dia waswah, maka dia batal semaya dia akad takbir yang kedua, hukum dia sah. Tetapi kalau takbir yang pertama tu sah dah, dia akad pula takbir yang kedua, batal dua-dua takbir tu. Dia kena takbir kali yang ketiga. Tapi kalau takbir yang pertama dah batal dah, maka dia akad takbir yang kedua tu sah. Tak syarat kena akad takbir 3 kali. Maksud kata akad takbir 3 kali jika kedua-duanya sah. Nah, barulah batal kedua-duanya, baru yang perlu kepada takbir yang ketiga. Tetapi kalau takbir yang pertama dah tentu dah batal dah, takbir yang kedua sudah sah. Kita guna sejadah masjid, lepas tu sudah mayat baru perasan ada bulu kucing 2-3 orang, halus je. Apa hukumnya? Ustaz mayat, lepas mayat sudah dah, bulu kucing duduk mana? Duduk di sejadah. Ikut dia, 1000 lah pun tak apa, yang penting jangan duduk di kita. Duduk di sejadah tak apa, jangan duduk di kita. 2-3 orang dimaafkan. 3 tak boleh dah. Tengok kalau kawasan itu penuh dengan kucing. Contohnya surau tu dekat dengan pasar ikan. Penuh kucing. Makmum 2 orang ya. Kucing saja penuh dekat 40-50 ekor. Betul duk lepok situ, betul duk zikir situ, betul duk iktikaf situ kucing. Penuh kucing. Kita duduk kucing pula banyak. Tu nak kata mana? Umum balua. Kalau umum balua lagu tu tak apa bulu kucing kan. Anak ada hak ke untuk menentukan masa depan sendiri tanpa ikut mak ayah. Contoh kita minat beragama lah, masuk pondok tapi mak ayah suruh belajar akademik, mohon pencerahan. Gini. Kita wajib ikut Allah Ta'ala. So, apa saja yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh semaya, wajib. Orang lain tak boleh masuk campur dalam bab urusan kita dengan Tuhan. Ini privasi kita dengan Tuhan. Siapa dia kau watak kita? Kita ayah, kita anak, kita siapa dia isteri, kau kita suami. Mesti selesaikan urusan kita dengan Tuhan dulu. Tuhan suruh ngaji fardu ain. Wajib kita kena ngaji fardu ain. Sekalipun mak ayah kita mengapa, mak ayah kita sopoh kita, wajib kita kena taat Tuhan melebihi. Selepas daripada benda-benda lagu tu, barulah kita ikut peringkat. Pertama, ikut ibu bapa. Ya, sunat ikut ibu bapa. Pilihan misalnya. Misalnya kita ada pilihan. Ni nak ngaji pondok dak, ngaji benda-benda sunat dah, orang lepas fardu ain dah. Lepas tu hak ngaji benda lain. Maka pilihan mak kita nak ni. Kita nak ngaji hak ni. Maka tu terpulang. Moleknya bukan wajib dah. Sunatnya ikut hak mak kita. Mak kita sudah jadi doktor lah. Engkau hak Tuhan hamba lepas dah fardu ain dah apa dia. Jadilah doktor. Gitu. Cuma kena royaklah. Kata ngaji agama ni gapo dia apa semua, molek mak kelebihan gapo dia apa semua. Tetapi molek ikut orang tua kita lagi pada pilihan, benda yang boleh dipilih. Tapi benda tak boleh dipilih, seperti ngaji fardu ain, hak tu tak boleh ikut mak pak. Ustaz sorry, tumpai tanya. My. Saya tanya anak saya tanya unicorn tu real ke tidak? Terima kasih. Unicorn. Popcorn, kau apa dia unicorn? Unicorn ni
Kuda ada tanduk tu kau. Hok ada sayap tu. Tak tahu ambo benda ria kau tidak. Tapi ambo tengok kartun selama kini nak gambar kartun dalam kek lagu tu lah unicornnya. Hok ria tu ambo tak jumpa lagi. Ambo nak mengenafikan benda ni tak ada langsung, tak boleh juga. Ambo nak kata benda tu pasti pun tak boleh juga. Tapi buat masa sekarang, tak ada orang temu lagi hok unicorn hidup-hidup. Tapi kita tidak menolak kemungkinan ada. Seperti naga. Lah ni kita tak jumpa. Zaman dulu takut ada naga, tahu? Sebab lukisan zaman-zaman dulu, ukiran zaman-zaman dulu banyak menggambarkan naga. Ada kata naga ni khayalan, ada kata naga ni benda wujud. Maka binatang zaman dulu pupuh dah, zaman lah ni tak ada, kita nak kata lagu mana. Jadi kita nak kata dok pun sangat berdok. Royak ke dia lah. Tak tahu mak pun tak boleh jawab. Tapi mak tak aja jumpa. Kalau jumpa royak deh kok mak deh. Kita igak pego lah polis pasal. Royak gitu. Maka dia nak cari lagu tu. Kita jangan cepat putus ke benda ni tak ada ataupun ada. Buat masa sekarang tak ada orang jumpa lagi. Gitu saja ya. Nabi Muhammad apabila Sayyidina Aisyah moga Rasulullah nikah dengan Sayyidina Aisyah umur 7 tahun. Duduk main anak patung lagi. Kadang-kadang mari masuk dalam rumah berselerok anak patung duduk main. Maka kadang-kadang Rasulullah tengok Sayyidina Aisyah pergi patung unicorn ni. Patung kuda ada sayap. Maka Sayyidina Rasulullah kata, belak kata, kuat main-main ni kata. Pelik sungguh patungmu wahai Aisyah. Kuda pun ada sayap deh. Maka Sayyidina Aisyah kata, kuda Nabi Sulaiman ya Rasulullah. Kuda Nabi Sulaiman ya Rasulullah. Rasulullah suka. Rasulullah kata, jangan dok ngoyak kak. Tak dok nak mengaru. Dok, Rasulullah suka. Jadi Rasulullah nak kata, ya pun dok tak tahu takut mana takutnya ada ni. Pendapat jawapan daripada Siti Aisyah dia kata ni kuda Nabi Sulaiman ya Rasulullah. Maka Rasulullah suka sahaja. Dok kata ya pun dok. Belilah patung unicorn ke apa dah dia panggil masuk mok dia dalam tu jadi kuda. Baru nampak ria sikit. Apa beza wali majzub dan wali biasa? Wali majzub ini wali jadi wali tiba-tiba. Dia panggil on the spot. Tiba-tiba tengah duk main gitar atas kalbok, ping, jatuh atas kalbok tu, perut jadi wali Ingat Tuhan, hati tak lepas dengan Allah Ta'ala duk jerit selok. Kabar-kabar bagi semaya ke apa? Majzub. Dia tak tahu. Tiba-tiba perasaan ni muncul dalam diri dia, tanpa dia tahu apa. Saya tak mujahadah, saya tidak mengaji, saya tak gapo, tiba-tiba mari perasaan takut, perasaan saya ke Tuhan, tiba-tiba. Tu majzub. Wali on the spot dipanggil. Bukan spot suka ni, on the spot lah maknanya cepat. Kedua wali biasa ataupun wali standard KL dipanggil. Wali standard KL ni biasanya yang ngaji, mujahadah, puasa, zikir, wirid lama-lama jadi wali. Ni wali standard KL. Mak biasa lagu tu. Kalau nak belajar, nak jadi guru kena ambil wali standard KL. Wali majzub ni tak boleh jadi guru sebab dia tak tahu buat apa. Tok guru saya nak belajar dengan tok guru. Saya pun tak tahu saya boleh perasaan ni lagu mana. Tapi kalau wali standard KL ni, wali biasa ni, dia tahu. Saya jadi sobar, saya buat latih lagu ni. Saya orang nak ngaji dengan saya boleh. Saya ada cara-cara dia. Maka nak jadi guru kena ambil wali biasa. Apa hukum menikahi seorang yang belum mengaji ilmu fardu ain? Sudah. Hukum dia sah lah buat masalah ni. Demo lepas dah. Kau fardu ain takut demo pun tak lepas juga. Jadi buat masa di zaman sekarang, zaman orang malah mengaji belaka, zaman orang tak dengar kata Tuhan belaka, zaman orang ramah pasik, maka ulama lebih berlemah lembut. Berlemah lembut lagu mana? Pada dia dok berzina, pada kita hukum ke pernikahan dia tidak sah, nikahlah wali pasik, wali tak mengaji fardu ain pun nak kata lagu mana? Pada tak ada ikatan langsung, dia kata pada nikah lagu ni, nikah tak sah juga. Hak ni tak mengaji, tak ada akidah, tak ada gapo, hak ni pasik, nikah tak sah juga, baik tak sah nikah, berat lagi. Maka ulama-ulama pekoh pecah kepala mikir masyarakat sekarang, kita turun sikitlah. Sekalipun pendapat ni lemah, kita ambil pendapat lemah, pendapat kuat kita buat masa sekarang, kita tunda dulu, kita patua dengan pendapat lemah. Yang ni biarlah tak ngaji pada ain pun nikahlah pada dia duk berzina, duk koksi gitu. Supaya kiai-kiai di Indonesia. Setengah orang cerita kiai-kiai di Indonesia. Orang Tino mari. Kata kiai, bagaimana saya bini tok laki saya ni murtad. Pas lagu mana pernikahan ni? Katanya kiai dia, tak boleh nikah dengan orang murtad. Tak sah lah. Awak kena cerai dengan dia. Saya tak sah, saya kena nak dengan dia kata.
Biar tak apa saya murtad sekali dengan dia. Sudah jangan saya jangan murtad. Biarlah tak apalah. Nikahlah. Biarlah tok laki dia murtad. Biarlah duduklah sekali tak apa. Tengok. Tok pekoh. Sebab tu kita nak jadi tok pekoh kena tengok wakil keadaan setempat. Kalau fatwa lah ni boleh nikah dengan orang murtad ke apa dia. Bunuh. Tak boleh. Tapi keadaan suasana daripada dia murtad. Baiklah dia nikah duduk dengan lagu tu. Tu tok pekoh kena tengok suasana. Jangan baca kitab saja. Nah. Ada yang mengatakan minum air dari cawan bekas ulama akan mendapat keberkatan. Ada juga orang perempuan yang minum daripada bekas cawan ulama lelaki bolehkah? Gini, masalah mengguna bekas orang yang berlainan jenis. Seperti bekas orang tina duduk, kita pun nak pergi duduk kursi tu. Ada dalam kitab pekoh kata makruh. Bekas orang tina mandi, kita pun ambil cerita tu juga kita buat mandi. Maka dia bergilir di antara lelaki dengan perempuan guna. Ada ulama kata makruh kerana menyebabkan kita mikir bab perempuan. Contohnya kursi bekas orang tina duduk, panas lagi. Maka kita pergi duduk. Oh, panas rupanya. Jadi mikir. Pok kita ke otak kelabu asap. Jadi pok kita ni jadi mikir lagu tu. Maka ulama kata kalau cepat orang tina duduk, biar hilang panas dia dulu baru kita boleh duduk. Jadi nampak tahu suasana tak comel. Haram tak. Cuma ada ulama kata makruh kecuali dalam bab keberkatan. Kalau bab berkat, cu tengok sahabat-sahabat dengan Nabi dulu. Lagu mana popok dia ambil berkat? Lagu mana? Rasulullah pergi minum air di gerebo. Maka saya siapa dia? Ummu Aiman kau apa dia? Sahabat perempuan pergi guting tempat hok Nabi minum. Kulit tu, guting ambil sipel. Sipil buat apa? Celup dalam air, buat air tawar. Orang mari nak bomo, celup ni. Wahabi dia tengok di popok tu ke. Tak ada apa lah buat kerja lagu ni. Nyanyo lah. Sahabat dia kata lagi. Ada seorang tanya mengenai satu syair. Apa dah? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Adalah syair itu. Dia kata, syair ni melampau. Syair itu kata apa? Ya Rasulullah, kamu dicipta seperti yang kamu ingin. Seolah-olah munak ke apa dia? Munak buat hidung lagu ni. Comel sungguhmu. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seperti mu dicipta. Supaya munak. Kita dicipta. Kau ada kita nak buat gini? Dok muka lagu ni, muka penyepak lagu ni. Siapa dia nak muka penyepak lagu ni? Maka kita dilahirkan dengan rupa lagu ni. Tapi Rasulullah ni comel tak comel dia. Seperti dia sendiri. Desain muka dia. Desain tubuh dia. Comel sungguh kata. Maka ada orang tanya. Syekh B. Syekh B ni. Maka tanya. Lagu mana syair ni? Syair ni kata syirik. Mengandungi syirik dan melampau di dalam memuji Allah Ta'ala. Maka katanya penanya tu, ya Syekh, ni sahabat Nabi Hasan bin Sabit sebut depan Nabi. Sekalipun, tengok kata, sekalipun sahabat. Pok kita tu, bawa tapak kaki dia. Sahabat dia kata syirik lagi. Sahabat dia kata melampau lagi. Sekalipun dia kata sahabat. Buat gitu. Main-main. Main-main ngapok dia. Pok kita ni kan. Jadi bab keberkatan ni boleh. Tapi masalah bekas minuman seseorang tu, siapa-siapa dia, kita nak percaya keberkatan dia, tak ada berkat terpulang kepada dia, tidak ada paksa. Cuma keberkatan, ambil keberkatan tu ada. Tapi nak percaya seseorang tu ada keberkatan tu terpulang. Tak jadi penuh iman kalau kita tak percaya. Dia mau tak ada berkat. Tak apa, tak jadi penuh iman. Ustaz nak tanya berkaitan menangis. Bila ahli keluarga meninggal, kenapa air mata tak boleh jatuh atau kena pada jenazah? Benda itu dah jadi turun-temurun. Tapi bila orang yang larang jangan menangis kat jenazah, dia pun kata tak tahu, minta pencerahan. Siapa dia ayat kata tak boleh titik air mata dulu? Siapa dia ayat? Adalah Pok Cik tu. Tahu nampak makin pakai serbai ganah dah, apa tak kenali. Pok Cik tu ngaji tak? Tak ngaji. Nama gini, dalam kitab Azkar Imam Nawawi ada sebut Rasulullah pernah kehilangan seorang adik-beradik susu nama Abdul Rahman ibnu Maz'um. Apabila perang apa dia Uhud ke apa dia, meninggal dia, mati syahid, maka Rasulullah cium adik-beradik dia, adik-beradik susu dia di pipi, dan air mata Rasulullah titik di atas pipi dia. Maka air mata titik tak ada masalah gapo.
Tak tahu kadang-kadang ni kita nak kata orang masa ngaji pondok dulu tak sungguh lagu mana. Jenis-jenis tu. Masa orang kata boleh ya. Tak boleh. Itu boleh. Ni masalah ngaji ramai-ramai ni kalau tak rojok semula ya jadi pening lagu tu. Dia ngaji pondok. Kena cek semula nah dia ni. Takut dia bertukar. Hok muktamaknya titik air mata tak apa. Tak ada masalah gapo. Lagu tu. Jadi tak payah lagi dah. Biarlah titik air matanya. Muka payah kena hok kawin jenis air mata banyak. Dia cium. Cium mana basuh lah. Tak ada masalah gapo. Jangan jilak sudah. Nama ke jilak penuh air liur atas muka tak boleh lah. Jadi dalam mazhab kita sunat Imam Nawawi kata bagi orang alim. Sunat orang yang hadir ketika hari kematian dia siung belaka. Siung di dahi. Jangan siung di mulut bang untuk buru tu. Siung di dahi, siung di dahi, siung di pipi kau apa dia. Orang alim sunat. Bukan ahli keluarga dia, lelaki saja. Kau tino jangan. Nama. Mana kalau ahli keluarga meninggal sunat cium lelaki ataupun perempuan. Kau ada hubungan mahram dengan dia. Mana kalau orang alim, siapa-siapa dia pun layak. Nak tanya hukum pakai skincare yang ada lendir siput. Lepas tu kita pakai masa solat. Kodok. Skincare ada lendir siput. Skincare gapo dia ni? Tak tahu hamba ni. Lagu mana ni? Hamba tak tahulah. Yang penting alat makeup ada lendir siput. Lepas tu najis kalau lendir siput ni. Lendir siput. Ya lendir siput ni lagu mana najis ke tak tahu hamba tak ingat lendir siput ni najis ke tak. Nak kata dia keluar daripada kubur tubuh tak dah. Ya tubuh dia jenis macam peluh. Peluh siput tu. Najis ke tak? Peluh gajah. Najis tak peluh gajah? Peluh payah hamba nak oyak. Nak cek mulalah lendir siput. Tak tahu lagu mana tak nak oyak. Adakah ada bisikan malaikat kepada makhluk Allah manusia? Adakah ada bisikan malaikat kepada makhluk Allah manusia? Bisikan malaikat. Tu dipanggil ilham. Ada. Selepas daripada nabi-nabi mendapat wahyu, maka wali-wali akan mendapat ilham. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Kita akan dapat ilham daripada. Sebab tu ulama-ulama mengarah kerana dapat ilham. Tak ada dalam kitab. Ya, ulama dulu tak niru supaya buat kita ni. Tulis tesis, ambil tesis orang pokok tiru. Dak ulama dulu ambil daripada otak dia sungguh. Dia karai, dia buat syarat, rukun ke apa dia, memang daripada otak. Kalau tidak ada ilham, bantuan daripada Allah Ta'ala, meniup ke ilham ilmu kepada dia, nescayalah dia tak itu. Malaikat pun ada juga. Dalam hadis banyak kata malaikat bermuamalah dengan manusia. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari. Seorang tu dengar awal jalan. Tiba-tiba dengar suara daripada awal. Dengar suara tu ke barat, ke timur. Maka awal tu bergerak, pergi ke timur. Sahabat tu dalam hadis tu sebut dengar suara. Maka ada dengar suara malaikat pun ada. Ada dengar. Ustaz saya nak tanya, selama saya duduk dengar ustaz-ustaz ngajar, dia kata setiap nabi dan rasul tu lahir daripada keturunan orang-orang beriman. Dari keturunan hak mengesahkan Allah lah. Tapi kalau ikut hak ustaz-ustaz ajar juga, ayah Nabi Ibrahim tu tidak beriman. Dia ke pembuat berhala. Boleh kau dak ustaz hurah sikit. Gini. Di dalam ayat Quran kata apa dia? Tak ingat dah ayat Quran kita pun tak pandai ni. Mengaji buah-buah pisang ni. Taqallubuka fis-sajidin kau gapo dia dah. Katanya Allah Taala, maka kami pindah ke kamu di antara pindah ke kamu daripada satu generasi kepada generasi semuanya sajidin. Di hujung selbi orang-orang yang sujud ke Tuhan, yakni orang yang beriman dengan Tuhan. Maka ayah-ayah Nabi semua beriman dengan Tuhan belaka, mukmin belaka. Sekalipun pada masa itu zaman fatrah, zaman tidak ada syariat. Maka dia beriman dengan Tuhan pada zaman itu. Pada masa tak ada Nabi ni, tak ada orang beriman pun, tak ada dakwah apa-apa dia, cara dia, cara. Tapi dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Kita Nabi Allah Ibrahim, ada riwayat kata tu bukan ayah dia, Azaro. Yakni Azar itu adalah pak saudara dia. Bapa dia kata abati, bapa dia kata ayah saya. Kerana orang Arab pak saudara dia panggil ayah juga. Tu standard ya.
Banyaklah ulama syarahnya, salah antaranya dia kata ayah Nabi Ibrahim itu adalah pak saudara. Boleh kata sedikit mengenai Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ada dua, Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Qustullani. Al-Qustullani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini murid kepada Imam Ibnu Taimiyah, bahasa dia. Tak silap ambo. Dia ni pensyarah hadis Bukhari, sohulah. Ada riwayat kata dia mazhab Syafi'i, ada riwayat kata khilaf ulama lah. Dia ni, Ibnu Hajar Al-Asqalani pakar, Amirul Mukminin fil hadis dipanggil. Raja di dalam ilmu hadis. Mensyarah kitab Bukhari selama 25 tahun. Mengarang satu kitab dipanggil Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Selama 25 tahun. Syarah yang paling sedap sekali. Paling sedap sekali, tak ada ulama boleh challenge syarah Fathul Bari ni. Ibnu Hajar Al-Haytami pula pada tahun 900 dia. Hak ni 900 700, hak ni 900 lebih kurang lah. Cek pula lah. Haytami ni masyhur dengan ilmu fiqh dan ilmu hadis. Ni. Ilmu fiqh, tapi dia suhu ilmu fiqh lagi lah. Pengarang kepada kitab Tuhfatul Muhtaj. Ulama mazhab Syafi'i. So lagi Al-Qustullani, seorang ulama hadis dan sufi, mengarang kitab Mawahib Laduniyah, 3 jilid buku tak. Ulama hadis dan ulama sufi. Alim di dalam ilmu hadis tetapi tidak cenderung kepada Syekh tu marah benar ke dia sebab dia alim ilmu hadis tapi tak ikut popok dia. Sufi dipanggil, Qustullani dipanggil. Ustaz betul ke orang majzub kenal Allah tanpa berguru? Yalah. Majzub jadi wali Tuhan tanpa berguru. Boleh tak bagi zikir paling tepat untuk tenangkan hati dalam menghadapi ujian hidup? Ingat, zikir yang hakiki itu adalah ketenangan dengan Allah. Tidak perlu menyebut, tidak perlu hadir, tak perlu gapo. Itulah zikir yang sebenar. Itulah yang paling tepat. Selagi mana awak sebut nama Tuhan tapi tak tenang, awak tak berzikir sebenarnya. Tu mudah. Tu benda yang paling tepat. Tetapi awak tak sebut nama Tuhan tapi awak rasa tenang dengan Allah. Zikir yang hakiki, ketenangan bersama Allah. Bukan ketenangan dengan nama dia, sebut nama Tuhan. Dok galik dengan sebutan. Tak. Zikir yang sebenar adalah tenang diri, hati, roh semua dengan Allah Ta'ala. Itulah zikir. Hasbunallah kau gapo dia zikir munajat kau dok sebut tapi hati duduk bergelumel lagi, maka tak berzikir secara hakikinya. Tetapi zikir yang hakiki tidak ada huruf, tidak ada nafas, tidak ada bilangan. Nyanyi kumpulan unik kata, itulah zikir yang hakiki. Ketenangan dia. Jalan. Dengarlah lagu unik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.